Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan doa, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, perbetulkan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Jawatan Kursi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap, para alim-alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat lagi kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga dapat lagi kita bersama-sama pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan sesi perkongsian ilmu kita pada malam ni, pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan, pertemuan last kali kita jumpa 2018, kira pertemuan pilihan raya ni kan, tuan. Jadi terima kasih Wak Amali atas jemputan kan, untuk mengisi slot kekosongan kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum saya mulakan, jadi mungkin dah lama kita tak jumpa. Saya adakah moleknya kan, saya memperkenalkan sedikit ataupun bertaaruf tentang diri saya. Ana akhukum fil Islam, nama Muhammad Hakimi bin Ali, bertugas sebagai seorang guru bahasa Arab di Putrajaya. Saya menetap di Sungai Ramadhan, Kajang, Selangor. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi untuk perkongsian kita pada malam ini, untuk perkongsian kita pada pagi ini, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan satu tajuk berkaitan dengan akidah dan kehidupan. Jadi untuk perkongsian kita pada pagi ini tentang tajuk ini, saya akan bagikan dia kepada 3 poin utama, 3 poin utama, supaya tuan-tuan dapat apa yang nak disampaikan, kita dapat manfaatnya, dapat apa poin-poin yang nak akan disampaikan. Yang pertama, kita akan tengok apa maksud akidah itu sendiri, apa maksud akidah dan takrifan akidah itu sendiri. Yang kedua, berkaitan akidah dengan keimanan. Dan yang ketiga ialah tentang apa dia perincian ataupun ciri-ciri akidah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ad-din nasihat. Apa maksud dia? Agama itu ialah nasihat. Agama itu maksudnya nasihat. Dan nasihat ini untuk siapa? Pun telah Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, kerana peringatan itu adalah manfaat untuk orang mukmin. Jadi tuan-tuan, kita memberi peringatan dan kita sedia untuk menerima nasihat ini bukan nak tunjuk kita pandai, bukan nak tunjuk kita bagus, bukan nak tunjuk kita hebat, tapi inilah manfaat, inilah kebaikan, inilah maksud agama, untuk saling ingat mengingati antara satu sama lain supaya ada manfaatnya. Itu maksud agama. Mungkin begitu juga dengan tajuk kita pada malam pagi ni. Mungkin tuan-tuan dah biasa tahu apa kita, mungkin tuan-tuan pun dah pernah dengar pun apa maksud akidah kan. Jadi mungkin pada hari ini, pagi-pagi ni, sebagai yang kata
kan, refresh balik, ataupun sebagai pengukuhan ilmu kan, pengukuhan ilmu kita tentang maksud akidah. Kenapa tuan? Bila mana akidah kita benar, bila mana akidah kita betul, akidah inilah akan membawa kita kepada ihdinas siratal mustaqim. Yang kita selalu sebut dalam bacaan Al-Fatihah kita, dalam solat kita baca kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, di jalan lurus yang bagaimana kita nak pinta pada Allah SWT ialah jalan yang membawa kita kepada kebenaran, dan kepada kita yang paling penting, akidah ini akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita di Malaysia ini amnya dan khusus ini selamat. Kita berpegang pada akidah siapa? Akidah ahli sunnah, akidah sunnah wal jamaah wal jamaah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, tentang yang pertama, ada poin pertama yang saya sebut tadi kan, tentang apa maksud akidah kan. Tuan, maksud akidah ini ada dua pengertian kan? Ada dua maksud akidah. Ada dua maksud akidah. Yang pertama, kita tengok apa maksud akidah dari segi bahasa. Maksud akidah dari segi bahasa ialah ikatan ataupun simpulan. Akidah dari segi bahasa maksud ikatan ataupun simpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud akidah dari segi istilah? Akidah dari segi istilah bermaksud keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan yang tersemat dalam hati. Atau tafsiran mudah yang mudah untuk kita fahami, huraian mudah yang mudah untuk kita fahami tentang apa maksud akidah ini ialah akidah ini setiap perbuatan kita, kelakuan kita, PL ni orang amali tahu apa PL kan? PL, perbuatan kita, apa yang kita lafazkan, apa yang kita tuturkan, apa yang kita cakapkan, semuanya berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud akidah. Baik, selesai poin yang pertama. Yang kedua, apa kaitan akidah dengan iman? Iman kan, kenapa kena sebut selalu lagi dan lagi tentang iman kan? Tuan-tuan, iman ini adakah kebetulan nama anak kita iman? Tuan-tuan, iman ini saya nak cerita, saya nak selitkan, saya nak bawa kepada tuan satu cerita tentang iman. Kenapa kita kena sebut hari-hari tentang iman? Kenapa kenapa kita kena cakap lagi tentang iman? Tuan-tuan, kenal Nabi Adam AS. Nabi Adam AS lah kan, manusia pertama yang Allah lahirkan, Allah ciptakan. Dan inilah datuk kita yang pertama kan, ialah Nabi Adam. Tuan-tuan, Nabi Adam ini diciptakan dan dilahirkan, dan tempat mula Allah bagi tempat tinggal kan, dan tempat permulaan yang Allah bagi pada Nabi Adam ni bukan kat dunia tuan, bukan kaleng-kaleng tempat. Nabi Adam duduk kat mana? Duduk kat syurga kan. Tuan-tuan, Nabi Adam yang duduk kat syurga pun boleh diusir daripada syurga. Kan? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab diganggu kan. Setelah apa? Setelah digugat oleh siapa? Oleh iblis laknatullah kan. Sebab tu tuan-tuan, bagi orang beriman, setiap manusia ini bagi orang beriman ni, mereka ada satu perkara yang paling penting lah tentang iman. Tuan-tuan, bila mana iman ini kita tak usahakan, bila mana iman ini kita tak sebutkan, bila mana iman ini kita tak selalu cakap tentang iman, maka iman kita akan digugat kan? Bila mana kita iman digugat tuan, maka kita akan terpesong daripada akidah yang sebenar, kita akan lari daripada landasan yang sebenar. Pernah seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa sifat imanuna?" kan? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sifat iman kita? Bagaimana sifat iman kita?" Lalu apa jawapan bagi Nabi SAW tentang iman? Sifat imanuna yazid wa yanqus. Sifat imanuna yazid wa yanqus. Maksudnya apa tuan? Maksudnya iman kita ni naik dan turun. Inilah sifat iman kita ni. Sifat iman kita ni naik dan turun. Kan? Jadi tuan-tuan, jadi bagaimana kita nak pastikan iman kita dalam keadaan meningkat? Maka tak dapat tidak kan, kena selalu sebut lagi kan, kena cakap lagi tentang iman, kena usahakan atas iman kan? Kita kena apa kan, selalu mengingati tentang iman. Kenapa tuan-tuan? Iman ini, sebab tu ada halawatul iman, sebab tu ada kemanisan iman. Di samping kita merasai kelazatan makanan kan, lazat ni makanan ni,
Lepas tu pepatah Melayu hanya ada pepatah Melayu mengatakan tepuk dada tanya selera kan. Orang Melayu ni dia tanya selera dia kan. Lepas tu orang kata makanan macam-macam orang kat Malaysia. Lepas tu kalau foreigner datang Malaysia ni dia tak risau pasal makan, sebab macam-macam makanan ada kat Malaysia kan. Tepuk dada tanya selera. Jadi kita nak tukar pepatah itu dengan bertepuk dada tanya iman kita. Apa khabar iman kita kan? Bagaimana keadaan iman kita hari ni kan? Ni tuan. Jadi bagaimana kita nakkan kemanisan iman kan? Bagaimana kita nak merasai kemanisan iman itu sendiri? Tuan-tuan, kemanisan iman ini akan dapat dirasai bila mana kita dapat melakukan ketaatan. Melakukan perintah Allah ikut cara siapa? Ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Itulah antara tanda-tanda ataupun cara bagaimana kita nak dapat rasai kemanisan iman kan. Bila mana kita dapat apa? Dapat melakukan ketaatan, perintah kepada Allah SWT ikut cara Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, kita kena sedar hakikat kan? Kena sedar diri bahawa kita ni atas ni adalah hamba kepada Allah SWT. Inilah kita. Saya dan tuan-tuan semua adalah hamba kepada Allah SWT kan? Apa tugas hamba? Untuk taat pada perintah, untuk taat pada arahan pemerintah. Apa perintah unggul yang Allah perintahkan pada kita? Ialah tentang, yang pertama ialah tentang solat. Tentang tuan-tuan, kalau tuan-tuan amati betul apa surah yang imam baca pada rakaat pertama tadi kan. Hatta dekat sini pun ada cerita tentang solat kan. Jadi tuan-tuan, hiasan yang ada depan surau kan, apa yang imam bacakan ni bukan sekadar kita nak baca, tapi bagaimana yang paling penting kalau mana kita dapat menghayati kan. Apa imam bacakan tadi tuan dalam surah pertama, dalam rakaat pertama tadi, imam baca tentang qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang mukmin. Allah sebut orang mukmin akan berjaya kan? Orang mukmin akan berjaya. Siapa orang mukmin? Laki dan perempuan. Mukminun kan? Jamak pada mukmin. Mukmin laki, mukminat perempuan. Jadi bila dijamakkan jadi mukminun, maka berjayalah orang mukmin. Bagaimana orang mukmin akan berjaya? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Bagaimana mereka ni berjaya bila mana mereka ni solat yang khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan, inilah yang kita nakkan kan. Solat bukan sekadar solat, bukan sekadar bentuk solat, bukan sekadar perbuatan solat yang kita lakukan, tapi bagaimana solat yang ada kualiti. Ini bagaimana kualiti yang disebut dalam Al-Quran tentang khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nakkan kan. Solat yang khusyuknya pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini bagaimana kaedah, cara bagaimana kita dapat khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah tuan-tuan dengan kita solat di awal waktu kan. Itu yang paling penting kan. Bagaimana solat kita, solat di awal waktu kan? Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, inna solat kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Sungguhnya solat ini telah diwajibkan ke atas kamu atas waktunya. Hari ini tuan-tuan, hari ini kita usaha kan, kita didik diri kita, tarbiyah diri kita untuk datang ke masjid ni bukan apa, untuk belajar solat di awal waktu kan. Ikut kan malas, kurang penat ni kan, penat kalau kata rasa penat. Jadi bagaimana kita mujahadah tuan, lawan nafsu kita untuk kita kan, mendapatkan solat di awal waktu kan. Sebab tu solat itu ada waktunya. Subuh ada waktunya kan, zuhur asar ada waktunya, maghrib isyak pun ada waktunya kan. Tiba-tiba datang satu kan, ada satu pamanan yang lain boleh solat jamak semua itu namanya solat itu namakan solat jamak tak payah kan. Kenapa tuan? Hatta kita musafir pun kan, solat jamak pun ada waktunya, betul tak tuan? Solat jamak pun ada waktu dia, bukan boleh buat semua tuan. Subuh tak boleh jamak, subuh dia ada waktu di sini kan. Yang boleh jamak apa? Zuhur asar kan, dan maghrib isyak kan. Ada yang pandangan, beberapa ni ada pandangan-pandangan yang senang. Lepas tu orang kata kan, ada sekarang ni orang mencari benda-benda yang mudah kan. Kalau boleh nak solat satu waktu tu semua waktu solat, senang cerita pula kan. Itu namanya jamak tak payah kan. Tak ada tuan. Solat ini ada waktunya tuan kan. Solat ini didirikan di atas waktunya kan. Berkata kenapa, apa hikmahnya tuan-tuan? Allah apa hikmahnya tuan-tuan? Allah hadirkan waktu solat ni atau waktunya. Di samping kita dapat untuk kita pengurusan masa yang berkualiti kan. Nak jadi orang yang nak bagaimana kita nak menjadi mukmin yang berjaya, ialah bagaimana mereka yang dapat jaga solat. Tuan-tuan boleh tengok tuan sini kan. Kalau kita janji tuan, sebab tu orang kata kalau kita ni ada janji Melayu kan,
Janji pukul 8, kena sebut 7.30. Tak boleh pukul 8, pukul 8, 8.30. Itu janji orang Melayu. Tapi bagaimana janji orang beriman? Bila mana sebut pukul 8, insyaAllah dia akan hadir pukul 8. Jadi bagaimana kita nakkan supaya janji mukmin itu, maka yang pertama tentang solat. Sesungguhnya siapa yang menjaga solat, kan? Siapa yang menjaga solat, maka dia sedang memperbaiki kehidupannya, kan? Bagaimana siapa yang menjaga solat, sesungguhnya dia sedang memperbaiki kehidupan dia. Inilah pentingnya solat. Jadi lepas tu untuk solat ni kita tak boleh rasa cemoh. Kata orang Kedah kata kan, tak boleh rasa bosan, jemu untuk cerita dan lagi tentang solat. Kenapa Allah janjikan bagi orang yang berjaya, bagi mereka yang jaga solat dia. Ini Allah janjikan. Sebab tu tuan-tuan, untuk solat ni kita kena jadi orang yang ambil berat, kan? Ataupun bahasa sekarang ni orang yang ambil cakna, kan? Bahasa trending, kan? Bila mana kita jadi orang yang mengambil berat, ambil cakna tentang solat, maka solat itu akan menjadi mudah, kan? Jadi solat itu akan menjadi mudah, senang bila mana kita ambil berat, kan? Dan solat itu akan menjadi berat bila kita ambil mudah. Betul kan? Hari ni kalau kita macam hari ni, kan, kita hadirkan diri kita ke solat, kan? Mana kita ambil berat dengan solat, tahu kan apa kelebihan solat berjemaah, kan? Apa kelebihan, kan, solat 2 rakaat sebelum subuh. Mana kita tahu kelebihan, kan? Jadi tuan-tuan, inilah kelebihan solat yang kita nak kena sebut lagi dan lagi, kan? Jadi dalam masa sama apabila kita tahu kelebihan ni, mana kita kena ingatkan pada isteri kita, anak-anak kita tentang solat. Kita nak jadi orang yang apa? Orang yang ambil berat tentang solat. Seperti mana doa Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadilah kami dan golongan kami, kan, keluarga kami golongan yang menjaga muqimas solati, kan, yang menjaga solat. Betul kan? Solat ini kena ambil berat. Kena ingat tuan-tuan, amalan pertama yang Allah akan tanya, Allah akan hitung sewaktu mana kita akan bertemu dengan Allah SWT, ialah tentang solat. Bila mana solat kita sempurna, maka insya-Allah amalan lain akan sempurna. Jadi kan, solat ini memang saya sebut mana kita kena sebut lagi dan lagi tentang solat. Itu tanda-tanda bagaimana kita nak dapat merasai kemanisan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak dapat lagi rasai tentang kemanisan iman itu, tuan. Yang kedua, dengan cara macam mana? Dengan kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tuan-tuan, ketenangan, kedamaian bila mana kita dapat menyebut nama Allah SWT. Bila hati kita ni selalu menyebut nama Allah, kebergantungan kita hanya sebut nama Allah SWT. Bukan kita mohon pada Allah SWT ini, kan, kita nak minta pada Allah SWT waktu mana kita sedih, murung, kan? Bila mana kita di tempat kesusahan, baru kita nak sungguh-sungguh pada Allah SWT. Jadi perkara ini kita kena perbetulkan. Mana kita nak ingat pada Allah sentiasa, dalam apa juga keadaan, kita hendaklah sentiasa ingat pada Allah SWT, kan? Dengan cara macam mana? Banyak menyebut nama Allah SWT, kan? Lepas ni kalau terperanjat, perkataan utama yang terkeluar bukan sebut opocut dah, kan? Kita keluar subhanallah, Allahu Akbar, kan? Lepas ni kita tengok benda-benda cantik, bukan wow, kan? Kita sebut Masya Allah, kan? Kita banyakkan menyebut-nyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya Allah hadirkan, Allah akan campakkan ketenangan, kedamaian dalam hati kita, kan? Di samping itu, tuan, kita banyakkan juga apa? Banyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Di samping, kan, kita masih lagi berada pada, kan, bulan Mauludur Rasul, kan? Hari ini kita masih pada bulan Rabiul Awal, kan? Tuan-tuan, hari ini kita ingat tarikh. Hari ini berapa? Hari ini 22 hari bulan. Kalau tarikh Rabiul Awal berapa? Hari ini kita bersamaan 25 Rabiul Awal. Dah hampir penghujung, kan? Dah hampir kepada penghujung kita berada pada bulan Rabiul Awal. Kenapa saya sebut tentang penggunaan tarikh, kalender hijrah kita, tuan-tuan? Sama kena ingat, tuan-tuan, kita ini kalender hijrah kita ini bukan kita hanya ingat 2 bulan yang kita ingat. Bulan Ramadan, bulan Syawal. Kita ingat sungguh-sungguh sebab tu. Sebab apa? Ramadan kena puasa, Syawal nak raya. Itu kita ingat. Ramadan nak Ramadan. Kita ingat 1 Ramadan berapa bulan. Sebab puasa, kan? Bagus. Kita kena ingat bulan Syawal, bulan hijrah ini pun ada 12 bulan. Macam hari ni sekarang, kan? Kita sedang, kan,
melalui bulan-bulan hijrah kan. Tarikhnya 22 Oktober bersamaan dengan 25 Rabiul Awal. Siapa lagi tuan-tuan nak ingat kalender hijrah kalau bukan kita? Biasa kalau kat kedai pun kita beli kan barang, nak kalender kan. Biasa Cina akan bagi kalender Cina dia kan. Tak bagi dah kalender Islam. Jadi kalender Islam ni kita yang kena guna tentang kalender Islam type. Jadi tuan-tuan tentang kemanisan iman tadi. Jadi tuan-tuan antara kaedah ataupun cara bagaimana kita nakkan kemanisan iman ini, pertama kita jaga solat kita, dan yang kedua kita banyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Type itu poin yang kedua tentang akidah dan keimanan. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga ialah tentang apa dia ciri-ciri akidah ni tuan-tuan. Apa dia tentang ciri-ciri akidah. Tuan-tuan, ciri-ciri akidah ini ada 5 perkara ciri-ciri akidah. Yang pertama ialah yang pertama kita mengakui bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Kita mengakui bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Tuan-tuan, tadi sebelum kita masuk pada poin yang ketiga ini, kita sebut tentang keimanan. Sebagai orang beriman, kita ada rukun iman. Di samping itu kita ada rukun Islam. Tuan-tuan, kenapa saya sebut ni? Kita nak supaya benda ini jangan tersyasyul. Kadang-kadang anak kita, cucu kita test, "Atuk, berapa rukun iman?" Kita yakin jawab 5. Jadi tak betul. Jadi kita kena, bila nak beri jawapan pun kena yakin kan. Anak cucu belajar kafan, dia saja nak test kita sambil-sambil dia buat lawak, buat teka-teki kan. Atau berapa rukun iman? Jadi kita kena rukun iman 6 perkara kan. Rukun Islam 5 perkara kan. Kalau kita kat Malaysia ada satu lagi rukun. Apa dia? Rukun negara kan. Kalau tak ada, tak tahu rukun ni, boleh tukar IC biru kepada IC merah. Contoh kan. Mana kita nak tahu apa itu rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ialah tentang kepercayaan kan. Percayaan kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhirat dan pada qada dan qadar. Itu rukun iman. Rukun Islam ni tentang apa? Tentang apa yang Allah wajibkan, kefarduan kita sebagai orang Islam. Yang pertama apa? Baca 2 kalimah syahadah. Kedua, menaikkan solat di awal waktu, menaikkan solat. Yang ketiga, berpuasa bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima ialah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Yang tadi yang pertama tentang kita yakin bahawa Allah ini sebagai Tuhan kita. Tuan-tuan, kadang timbul persoalan, kita tak nampak pun Allah SWT kan? Kita tak pernah nampak pun Allah SWT, tak pernah berjumpa pun, tak pernah berfacebook, tak pernah berjumpa face to face dengan Allah SWT. Tapi kita orang iman, kita yakin bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Allah ini Tuhan kita. Contoh bagaimana kita nak bina kepercayaan kan? Kadang-kadang kita pun ni tergugat juga kan. Orang tanya Allah, bila mana kalau orang non-Muslim tanya, mana Allah kamu kan? Macam dia dah jelas kan. Kalau kat orang Cina ada tokong dia kan. Kalau orang India ada kuil dia kan. Orang Kristian ada gereja dia kan. Nampak kan. Tapi kita bila mana kadang-kadang soalan itu ditanyakan pada kita kan. Jadi persoalan tentang akidah ini kita kena sematkan lagi dan lagi tentang perkara ini dalam hati kita. Yang pertama kita sematkan sungguh-sungguh hati kita bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Bagaimana bukti Allah ini Tuhan kita yang Esa? Yang pertama, Allah ini mulkus samawati wal ardh. Allah ini pemilik mutlak segala kerajaan langit dan bumi. Itu bukti kan. Itu dalil yang mengatakan bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Hatta satu daun yang berguguran pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Bahawa kita yakin bahawa Allah ini yang mencipta segala langit dan pemilik segala kerajaan langit. Yang kedua, dengan bagaimana kita mengetahui kan sifat-sifat Allah kan. Sifat-sifat Allah ada berapa? Ada 20 kan. Bila mana kita tahu, kita mengetahui kan, kita mendalami lagi tentang sifat Allah, maka keyakinan kita akan bertambah. Bahawa ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kita kan, Tuhan kita. Yang ketiga, dengan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Berapa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tu kan? Ada 99 ataupun disebut Asmaul Husna. Tuan, bila mana kita mengetahui nama-nama Allah, bukan setakat kita lafazkan, bagi kita tahu nama, apa makna nama Allah, maka
kan, keyakinan kita kan, kebergantungan kita kan, pengharapan kan, mana kita punya apa, kita punya kan, mana kita punya keyakinan kita akan makin bertambah bila mana kita kan sebut lagi dan lagi tentang, mengetahui lagi tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah SWT kan. Jadi inilah antara kaedah bagaimana untuk kita yakin dalam hati kita bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Dan yang paling penting tuan-tuan, bila mana kita sematkan keyakinan kita ini dapat sematkan perkara-perkara dalam hati kita, maka yang paling penting kita nakkan apa tuan-tuan? Kita nakkan supaya di akhir kalam kita ini yang kita nakkan, ending kita dan pengakhiran kehidupan kita, kita dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi SAW bermaksud, Nabi SAW bersabda, man mata huwa ya'lamu an la ilaha illallah dahulal jannah kan? Siapa pada pengakhiran kehidupannya dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah, maka akan Allah akan masukkan ke dalam syurga Allah. Ini berbalik pada rukun Islam yang pertama. Inilah kerja dia, inilah tugasan kita kan, mengucap kalimah syahadah ini bukan sekadar ucapan, tapi bagaimana ucapan itu, bagaimana perkataan la ilaha illallah ini kita dapat ucapkan pada pengakhiran kehidupan. Tuan-tuan, bagaimana kita nakkan supaya pengakhiran kehidupan kita kan, kita dapat ucapkan kalimah ini, maka ia bergantung pada apa amalan harian yang kita lakukan kan, apa perbuatan harian yang kita lakukan. Lepas tu Nabi SAW bersabda, Nabi SAW sebut, siapa orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati kematian. Ini tuan-tuan. Ini tuan-tuan, ingat kematian ni bukan bermakna kita hanya duduk atas tikar sepanjang 24 jam, tak. Bagaimana kita merencanakan kehidupan harian kita, itu paling penting kan. Bagaimana kita merencanakan kehidupan harian kita untuk apa? Untuk kita nakkan ending yang bagus. Bagaimana macam kita buat kerja dunia kan, bagaimana kita nak dapatkan hasil yang baik, maka perancangan kena baik kan. Step 1 macam mana, step 2 macam mana, step endingnya macam mana kan. Kalau tak ada ni, ada plan B, macam itu perancangan dia. Begitu juga kematian kita, kita kena rancang kehidupan kita. Kenapa tuan-tuan? Mati ni suka tak suka, mahu tak mahu, rela tak rela, pasti kita akan menemui kematian. Sebab tu dalam IC kita hanya tertera kan, tahun lahir, bulan lahir, tarikh lahir kan. Tarikh mati tak pernah jumpa kan. Tarikh mati ni bila mana orang mati kita tengok dia punya permit kematian, tu kita tahu kan. Orang hidup dia tak tahu tarikh kematian. Kenapa? Kematian inilah hak rahsia Allah SWT. Supaya apa? Supaya Allah ingatkan kita kan, supaya kita ini buat persediaan untuk hadapi kematian kan. Dia syarat nak mati tak semestinya muda kan. Syarat nak mati tak semestinya sakit. Kadang-kadang orang nampak orang sihat kan, pun jogging hari-hari kan, makanan jaga pun Allah ambil nyawa tu muda lagi kan. Sebab tu syarat kematian ialah mana yang penting, tak kisah apa-apa, yang penting bagaimana saya dan kita semua untuk kita buat persediaan tentang kematian kita. Itu yang paling penting. Dan kita juga, dan kita jangan dan kita jangan lupa kan, dalam pengakhiran doa kita kena selitkan juga dengan apa? Allahumma tim lana bi husnil khatimah kan. Ya Allah, Tuhan kami, kau akhiri penghidupan kami dengan penghidupan yang khatimah, yang baik. Wala tahtim alaina, dan jangan kau akhiri penghidupan kami dengan penghidupan yang tidak baik. Baik. Itu yang kita nakkan kan. Ending penghidupan kita, penghidupan yang ending pengakhiran kehidupan kita, penghidupan yang baik. Tapi itu yang pertama. Yang kedua ialah apa tuan-tuan? Yang kedua ialah wabil islamina, dan Islam ini sebagai agama kita. Islam ini sebagai agama kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, hari ini di samping Allah kan, kita syukur kepada Allah SWT atas nikmat kita dapat makan makanan yang sedap, minuman yang lazat, rumah yang selesa, kenderaan yang selesa. Kita kena syukur lagi dan lagi kepada Allah SWT kan, Allah hidayahkan kita dengan hidayah Islam. Ini pun inilah nikmat paling berharga yang patut kita syukur lagi dan lagi kan. Kenapa tuan-tuan? Hidayah ini ialah satu, Islam ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hatta Nabi SAW tuan-tuan kan, pada pengakhiran pada kan akhir kematian kan, pakcik dia Abu Talib tuan-tuan kan,
Abu Talib ni pakcik beliau yang banyak membantu perjuangan Nabi pun tak dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah. Sedih Nabi tuan-tuan. Lantas Allah turunkan ayat, Allah tegur Nabi, Allah ingatkan Nabi. Yang Allah berfirman, innaka la yahdi man ahbabka. Sesungguhnya hidayah ini tak dapat diberikan kepada orang yang engkau suka. Kenapa? Sesungguhnya hidayah ini hak milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan, untuk Islam ni, untuk hidayah Islam ni kita kena syukur lagi dan lagi. Dan masa sama tuan-tuan kita kena mohon Allah SWT supaya Allah Allah kurniakan kita ada hidayah Islam sampai akhir hayat kita. Kenapa tuan-tuan? Islam inilah yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Dalam masa yang sama tuan-tuan, bagaimana kita nakkan supaya hidayah Islam ini kekal dalam diri kita, maka kita kena tanya diri saya dan diri kita semua, apa sumbangan kita untuk agama? Apa sumbangan kita untuk agama? Tuan-tuan, kalau cerita pasal sumbangan kita untuk agama ni, tuan-tuan, kalau kita tengok balik bagaimana seluruh nabi-nabi, hatta sahabat-sahabat pun mereka mengorbankan harta mereka di mereka masa mereka untuk agama. Begitu juga dengan kita. Apa sumbangan kita untuk agama? Dan kita kena wake up, kena sedar bahawa apa tugas kita, apa tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW. Allah dah ingatkan tentang tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW ni. Allah telah ingatkan kita pada dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah pada ayat 200. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Siapa umat terbaik? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Kenapa umat Nabi ni umat terbaik? Ukhrijat linnas, dikeluarkan pada manusia, dihantar pada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajar manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tanggungjawab kita semua. Untuk sama-sama ingatan lagi dan lagi untuk mengajar manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita tanya, siapa lagi tuan-tuan nak sayang pada agama kita kalau bukan saya dan kita semua? Bukan, kita takkan nak harapkan mutu sami acong untuk sayang di agama kita. Jadi saya dan tuan-tuan bertanggungjawab untuk sayang pada agama. Jadi bagaimana tuan-tuan kaedahnya, bagaimana cara yang Nabi ajar untuk kita sebar-sebarkan tentang kebaikan Islam ini dengan balighuni ani walau ya, sampaikanlah dari walaupun satu ayat. Sampaikanlah dari walaupun dengan satu ayat. Tuan, apa perkataan yang mudah untuk kita mengajak manusia ke arah kebaikan ni tuan? Contoh tuan, saya ambil perkataan dengan perkataan jom. Jom heboh dah tak boleh sebab TV3 dah ambil. Jadi kita boleh guna apa untuk apa? Jom ke masjid, jom ke surau, jom ke masjid, jom ke kuliah jom berinfak, jom bersedekah Perkataan jom, dengan perkataan jom ni membawa makna yang bagus kepada orang yang memberi dan menerima contoh, kita ajak orang jom ke masjid, tiba-tiba kita pergi ngetai je tak pergi macam tak ada juga. Mana dah sama, bila mana kita sebut perkataan jom tu, kita ingatkan pada diri kita juga untuk sama-sama buat untuk sama-sama lagi dan lagi untuk terus membuat kebaikan. Itu daripada segi perkataan. Yang kedua, dari segi perbuatan, daripada segi penulisan mungkin tuan-tuan ni suka menulis tuan-tuan kita ni sekarang berada dalam di zaman teknologi kita tak nak lagi jadi katak di bawah kaca itu kalau katak di bawah tempurung istilah lama. Pepatah Melayu yang baru, katak di bawah kaca. Kenapa saya sebut itu? Mana kita tahu perkembangan teknologi saya yakin tuan-tuan depan saya ni tuan-tuan semuanya pasti paling-paling tidak ada WhatsApp, paling-paling kurang. Kalau lebih lagi ada Instagram dan TikTok. Mana kita ada kemudahan-kemudahan ataupun teknologi yang ada seperti Facebook, media sosial Instagram, Twitter, TikTok Jadi tuan-tuan, boleh ke guna benda ni? Tak salah ke? Boleh tuan-tuan. Boleh kita menggunakan kemudahan ataupun media sosial ini, dan kita pastikan bila mana kita menggunakan media sosial ini, jadikan ia sebagai apa? Baik, jadikan ia sebagai ladang pahala untuk kita. Contoh tuan, WhatsApp. Kita kan ada status WhatsApp kita bila mana kita kongsi ataupun bila mana kita tulis status WhatsApp tu, pastikan tulisan yang bermanfaat. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan ni selalu dah dengar kuliah
Kadang-kadang nak juga sampaikan apa yang ustaz kongsikan untuk kita kongsikan. Mana tuan-tuan boleh kongsikan apa nasihat-nasihat ataupun ayat-ayat yang tuan-tuan terkesan daripada ceramah-ceramah yang ustaz sampaikan, untuk tuan-tuan kongsikan di status WhatsApp tuan-tuan. Jadi bila mana penulisan kita yang bermanfaat, yang bagus, bila mana setiap kali orang like, orang share, orang komen, maka ia akan menjadi pahala untuk kita. Jadi bila mana ia berpanjangan forward, jadi itulah pahala-pahala bagi. Cuma kita tak dengar dia punya pahala kan. Kalau dengar tu pasti lepas ni kita akan tulis yang baik-baik saja kan. Kenapa kena ingat? Perkara ini, media sosial kita ni kita akan tinggalkan waktu mana kita tak ada. Jadi bila mana perkataan yang baik-baik kita tuliskan, maka ia akan berterusan menjadi ladang pahala untuk kita. Itulah antara kaedah bagaimana kan nak zahirkan rasa cinta sayang kita kepada agama. Jadi tuan tak perlu jadi ustaz pun. Sekarang pun kita boleh start untuk kita sampaikan perkara kebaikan. Inilah tugasan kita, tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah apa tuan-tuan? Yang ketiga ialah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan utusan Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang sekalian. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak sematkan dalam diri kita bahawa siapakah qudwah hasanah kita, siapakah ikutan kita, follower kita kan, siapakah yang kita nak ikut sungguh-sungguh kan, daripada segi seluruh aspek kehidupan kita nak amalkan ni ialah kita nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita kan, lama dah tinggalkan kita, tapi kita yakin bahawa Nabi inilah sebaik-baik umat. Kenapa tuan-tuan saya sebut perkara tu? Kenapa tuan-tuan hari ni trend anak-anak muda ni, mereka ini mencari siapakah identiti untuk mereka ikuti kan. Jadi kita kena pastikan kalau kita ada anak-anak kita, cucu kita, kita tanya kan, siapakah idola mereka kan. Jadi tuan-tuan, jadi kadang-kadang anak-anak kita ni idola mereka ialah mereka yang menjadikan apa kan, artis-artis kan, influencer kan. Mereka lebih banyak mengenali apa, pemain bola yang bernama Salah kan. Mereka lebih mengenali kan influencer yang bernama Solos kan. Mereka lebih mengenali kan apa, artis-artis Korea kan, artis BTS kan. Ini tuan-tuan kita kena check juga tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan hari ini anak-anak kita ini anak-anak gadget. Cucu-cucu kita cucu gadget setahun dah pernah pegang handphone mak ayah nak bagi diam, pegang handphone diam dia kan, ambil handphone nangis balik kan. Tak salah, bukan saya sebut tak salah untuk kita dedahkan mereka dengan perkembangan terkini kan. Tak naklah jadi kata bawah kaca tadi kan, tapi bagaimana kita kawal kan, kawal kan penggunaan gadget mereka. Tuan-tuan hari ni contoh, kadang-kadang kita pun orang dah dewasa pun kadang-kadang kita terkena tuan. Contoh kita buka YouTube, kita nak tengok ceramah Ustaz Balishah, tapi sebelum nak sampai ke ceramah tu, iklan ni walaupun 2-3 saat tu iklan mengarut, kadang iklan ubat kuat lah kan, kadang iklan mengarut kan, baru sampai kepada apa, kepada ceramah kan. Jadi itu kita yang tahu kan nilai mana yang baik yang buruk kan. Bagi anak-anak mereka, anak-anak kita yang mana mereka ni baru lagi mencari-cari kan, nak isi kekosongan hati, maka akan layan perkara itu kan. Sebab tu orang kata kan, kalau tengok TikTok dia 2 jam masih macam 10 minit kan TikTok kan. Ni TikTok dengan Instagram ni, kalau kita tanya anak-anak muda mereka akan tahu. Kalau kita dah tak tahu apa kan. Sebab kita, kalau paling-paling kita pun kita tahu Facebook ke. Kalau anak-anak muda ni tanya Facebook, dia tak layan. Sebab kita Facebook ni untuk orang tua-tua je kan. Terasa pula kita kan kita tak main TikTok kan. Jadi maksud saya tak salah untuk kita menggunakan media sosial, tapi bagaimana kita kawal penggunaan kan. Dan yang paling penting kita berbalik kan, kita terapkan sungguh-sungguh dalam hati anak kita, dalam jiwa anak-anak kita, cucu kita ini, tentang betapa pentingnya untuk kita jadikan Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan utusan Allah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kena ingat kan, suatu mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar kan. Nabi SAW sajalah yang layak kan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Hatta Nabi-Nabi lain pun tak dapat kelebihan ini tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW saja yang layak
untuk memberi syafaat kepada umatnya. Mana mungkin tuan-tuan Nabi nak kenal kita, Nabi nak tahu kita kalau kita ini jauh daripada Nabi, kan? Bagaimana Nabi nak kenal kita, kita tak pernah selawat pun kepada Nabi. Bagaimana Nabi nak tahu kita, kan? Sedangkan kat dunia kita tak pernah pun amalkan apa yang Nabi ajar dalam kehidupan kita. Jadi bermula pada saat ini, kan? Sempena Maulid Rasul ini tuan-tuan, jadi bukan sekadar sambutan, bukan sekadar perarakan yang kita ikuti. Bagaimana kita nak ambil ibrah, kan? Bagaimana kita nak amalkan penghayatan yang Nabi ajar ni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana sahabat tuan-tuan, sahabat ni tuan-tuan punya risau, kan? Risau runsing mereka tuan, setiap hari dia akan tahu, tanya, kan? Contoh bagaimana Abu Bakar As-Siddiq setelah kewafatan bagi Nabi SAW, kan? Abu Bakar ini akan tanya kepada anaknya yang bernama Aisyah, wahai Aisyah, apakah amalan yang Nabi buat yang aku tak buat pada hari ini? Setiap hari akan bertanyakan soalan tersebut kepada Aisyah. Ini bagaimana kecintaan, kan, sahabat kepada Nabi SAW. Apatah lagi saya dan tuan-tuan yang dilahirkan sebagai umat Nabi, kita juga kena harus ada sifat sedemikian untuk kita amalkan apa yang Nabi ajar, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Tak dapat banyak, sikit, jangan tinggal semua, kan? Yang penting kita niatkan untuk apa? Untuk kita ikut cara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat tuan? Yang keempat ialah Al-Quran sunnah. Al-Quran sebagai ikutan kita. Tuan, bagaimana kita nak jadikan hari ni ikutan ini, bagaimana kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, teman kita. Bukan sekadar Al-Quran sekadar hiasan dan hantaran. Kan? Jadi kita nak betulkan mentaliti ni, bahawa Al-Quran ini sebagai panduan kita, sebagai sahabat kita, teman kita, kawan kita. Bagaimana hari ni risaunya kita kalau lain telefon kita tak ada wifi, tak ada internet, kita dah risau. Sanggup pergi mamak, kan, 2 jam pun tak apa, yang penting dapat wifi. Bimbang-bimbang, kenapa? Risau. Kawan mesej pagi tadi, kau subuh kat mana, kan? Tak balas-balas lagi, mana mamak ni pergi. Contoh kerisauan kita kalau bila mana kita tak ada wifi. Lepas tu hari ni orang kata kalau handphone tak ada, kalau kat rumah tu, pagi-pagi tertinggal handphone kat rumah, sanggup patah balik. Kenapa nakkan handphone? Macam nyawa pula handphone ni, kan? Ini saya sebut pada diri saya juga ni, kan? Begitu juga dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak rasa sepinya bila mana satu hari kita tanpa ada bacaan Al-Quran. Bukan sepi seorang perindu, itu tajuk lagu, kan? Sepinya satu hari kita tanpa bacaan Al-Quran. Jadi untuk Al-Quran ni tuan-tuan, sesibuk macam mana kita pun, walaupun kita nak jadi YB, bukan yang berhormat. Yang berhormat tu biarlah dia nak bertanding, kan? Yang kita yang bersara, yang masih beriman, mana kita perlu adakan masa kita untuk baca Al-Quran. Sesibuk macam mana pun kita kena peruntukkan masa kita untuk kita baca Al-Quran. Paling-paling kurang, kan? Satu hari satu ayat, itu paling kurang, kan? Paling kurang satu hari satu ayat, itu paling kurang. Kalau satu hari satu ayat, makan pagi je, paling tengah hari makan, malam tak boleh makan, boleh tak? Sebab baca Quran satu hari, itu contoh, kan? Bukan dekat sini, itu kat Masjid Zimbabwe, contoh Masjid Encik Ulu bagus-bagus, kan? Maknanya lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi banyak pahala Allah nak bagi. Dan antara cara mudah untuk kita menjana pahala, di samping kita menjana pendapatan, kalau kat luar tu dia cerita jana pendapatan, ya, kan? Bagaimana kita nak menjana pahala dengan mudah ialah dengan cara kita banyakkan baca Al-Quran. Kerana Allah janjikan setiap huruf Al-Quran yang dibaca, kan? Bukan perkataan, setiap huruf Al-Quran yang dibaca ini, setiap huruf itu Allah akan beri pahala. Contoh tuan-tuan, Yasin, kan? Kita baca surah Yasin, kan? Permulaan Yasin tu yang, kan, ayat pertama Yasin, 2 huruf, kan? 2 pahala. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca sampai habis 83 ayat, berapa ribu perkataan yang kita baca, Allah, cukup mudah semua nak buat pahala, tuan-tuan. Jadi kita kena cakna, kan? Kena awareness tentang perkara-perkara pahala ini. Kenapa tuan-tuan? Kenapa pahala ini kita kena sebut lagi-lagi? Kenapa? Pahala ini ialah mata wang akhirat kita. Pahala ini ialah mata wang akhirat kita, kan? Jadi tuan, bagaimana kita nak di dunia ini kita nak perbanyakkan, kan, pahala kita. Kenapa tuan-tuan? Benar, pahala ni tak nampak, kan? Pahala ni tak nampak, kan? Pahala ni akan bernilai bila mana saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu kita akan nampak, oh, nilai pahala ni walaupun satu zarah pahala, kan? Jadi kat dunia ni bagaimana, kan? Kat dunia yang ada nilai ringgit Malaysia, betul tak, kan? Orang kata duit ini
duit bukan segala-galanya, tapi kalau tak ada duit mati. Ya. Jadi bagaimana hari ni kat dunia kita nak jana, kita nak tukarkan duit kita kepada pahala, kan? Dengan cara macam mana? Kan? Kita jaga infak kita, sedekah kita, kan? Dengan apa duit yang kita ada, kita beli kenderaan baru, kan? Motor baru, basikal baru, kan? Bila mana kita gunakan ke arah kebaikan, ia akan menjadi pahala. Bila mana duit yang ada kita beli minyak, setiap golekan tayar, kan? Setiap setiap pergerakan kita ke tempat kebaikan, itu akan dikira pahala. Jadi inilah antara cara-cara bagaimana kita nak gunakan ringgit Malaysia yang kita ada ini untuk kita menjana pahala. Kenapa tuan-tuan? Konsep pahala, tuai di sini, semai di sana. Inilah konsep pahala. Kita buat banyak-banyak, kita tuai banyak-banyak pahala di sini, dan kita akan semai bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Dan yang terakhir sekali, yang kelima ialah apa dia, tuan-tuan? Yang kelima ialah tentang apa di syariat akidah. Yang kelima ialah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin dan lelaki adalah, kan, sebagai saudara seagama. Tuan, bagaimana, kan, hijrah Nabi SAW, kan? Kita tengok sejarah hijrah Nabi SAW. Nabi hijrah daripada mana, tuan? Daripada kota Mekah, kota Madinah, kan? Apa tujuan Nabi hijrah ini? Adakah sekadar melancong? Tak. Nabi berhijrah ini sebab untuk, kan, mempertahankan akidah dan menyebarkan agama. Itu sebab tu Nabi hijrah. Dan daripada hijrah Nabi SAW, dan daripada asbab hijrah Nabi ni, tuan-tuan, bagaimana sahabat-sahabat, kan, bertebaran ke seluruh alam, kan? Bagaimana hari ni dengan apa? Dengan mujahadah supaya sahabat ni, bagaimana Islam ni dapat disebar ke seluruh alam. Bagaimana hari ni kita dapat hidayah Islam, kan? Bagaimana kita di Malaysia ni dapat hidayah Islam. Bukan sekadar di Malaysia, kita tengok, kan, di negara apa? Di Singapura, kan, mana? Di Zimbabwe, di Uganda. Semalam tuan-tuan saya ceramah di Bukit Mahkota Ceras, kan? Ada jemaah Britain. Tuan-tuan, jemaah Britain datang ke surau tersebut untuk apa? Untuk buat kerja dakwah, kan? Itu maklumat, tuan-tuan. Sekarang ni di Majlis Petaling. Tuan-tuan tahu Majlis Petaling, kan? Orang kata Majlis Tabligh lah, orang kata, kan? Di Majlis Petaling sedang berlangsung, kan, mesyuarat dunia, tuan-tuan. Kan? Kita, tuan-tuan, kalau kita nak kumpulkan manusia untuk event-event dunia, biasa kita tahu Olimpik, kan? Sukan Olimpik, mana di sukan Olimpik ni dikumpulkan seluruh negara untuk bersukan. Tapi hari ni di Malaysia, Allah muliakan, Allah angkat darjat orang Malaysia ni, mana di Masjid Petaling ni sedang berlangsung mesyuarat dunia. Mana orang daripada seluruh negara ni datang ke Malaysia untuk, kan, bermesyuarat tentang perkara agama. Tuan-tuan, perkara yang mulia, tuan-tuan. Jadi semalam saya berceramah di Bukit Mahkota, saya jumpa dengan jemaah Britain, tuan-tuan. Walaupun kita tengok orang kata, kita kalau kita tahu orang Britain ni, biasa orang putih ni, orang putih, ya, kita tahu, kan. Tapi bagaimana di sana juga ada, kan, saudara-saudara seagama kita. Malah yang semalam datang tu bukan cacat orang, kan, orang yang apa? Orang yang fikir, man, mufti, kan. Ada mufti pun datang buat kerja agama. Ini, tuan, inilah mulia kerja agama. Sebab tu kita nak ingat, kan, bahawa tugas kerja agama ni bukan tugas ustaz-ustaz, bukan tugas alim-alim ulama, bukan tugas orang pejabat agama, tapi tugas sampaikan agama ini tugas kita semua. Kenapa kita ni mulia? Sebab kita boleh sampaikan kerja agama. Bagaimana hari ni orang Britain datang Malaysia untuk, kan, untuk apa? Untuk sama-sama buat kerja agama. Apatah lagi kita semua, tuan. Kita ni semua kena ada sifat, kan? Kena ada rasa untuk tanggungjawab, sampaikan perkara-perkara agama, kan? Bagaimana, kan, sahabat-sahabat telah lakukan perkara-perkara ini. Bagi juga dengan kita, paling-paling kita ada azam, keinginan untuk sampaikan perkara agama, kan. Ini tugas sampaikan perkara ini, tugas kita. Kenapa, tuan? Mulianya orang Islam, kan, mulianya orang Islam, kan, cantiknya Islam ini, bagaimana, kan, umat ini berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Sebab tu Nabi melarang keras bagi mereka yang memutuskan silaturahim, kan. Nabi melarang marah bagi pada mereka yang memutuskan silaturahim, kan. Jadi inilah pentingnya kita untuk kita kekalkan persaudaraan yang ada, kan. Kita memperkemaskan ukhuwah yang kita ada, kan. Kita nak hidup kat dunia bukan berukhuwah, bukan sekadar di dunia, tapi kita nak berukhuwah, kita nak berkasih sayang, kita nak berjiran, bukan saja di rincang ulu, tapi kita nak berjiran sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, tuan? Kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, bahkan dan yang pasti, dan pastinya kehidupan akhirat ni kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah
Sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ni. Sebab dia kuliah subuh, jadi dah kena berhenti. Kalau panjang lagi, dia dah makan kuliah 2 kan. Jadi tak jadi. Jadi itu dah kuliah subuh, insyaAllah. Ni jom saya akhiri pertemuan ataupun perkongsian saya pada pagi ni. Suka saya nak refresh balik apakah perkongsian-perkongsian yang saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, poin pertama tentang apa maksud akidah. Yang kedua, apa kaitannya akidah dengan keimanan. Dan yang ketiga ialah apa dia ciri-ciri akidah. Tuan-tuan ingat tak ciri-ciri akidah ni? Saya ulang balik. Apa dia ciri-ciri akidah? Yang pertama, kita mengakui bahawa Allah ini Tuhan kita yang Esa. Yang kedua, Islam ini sebagai agama kita. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Yang keempat, Al-Quran sebagai ikutan kita. Dan yang kelima, sesungguhnya orang mukmin lelaki dan perempuan adalah sebagai saudara seagama. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ini sebagai sandaran adab apa yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan, kekilafan, kedaian itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merahmati perjumpaan kita pada pagi ini. Dan Allah akan jaga dengan pahala ini berkenan kita semua untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan saya, doakan saya sehingga bertemu lagi. Kita tanggung dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.